Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam pelajaran Akidah tahun 4. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan membahaskan lagi tentang tajuk sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu qiyamuhu binafsihi. Dan seperti biasa, sebelum kita memulakan pelajaran kita, mari sama-sama kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Baik, murid-murid yang dikasihi sekalian, qiyamuhu binafsihi merupakan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana dua perkataan ini berasal dari perkataan Arab. Qiyamuhu ini kalau dari sudut bahasa membawa makna berdiri dia. Dia itu siapa? Dia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Binafsihi pula membawa maksud dengan dirinya, iaitu tidak ada orang lain, maknanya dia bersendirian. Jadi mari kita fahami terlebih dahulu apakah pengertian yang terperinci di sebalik sifat wajib bagi Allah qiyamuhu binafsihi ini. Dan kita tengok slide yang pertama. Pengertian qiyamuhu binafsihi iaitu Allah tidak memerlukan pertolongan makhluk. Allah mentadbir dan mengurus alam tanpa bantuan sesiapa pun. Jadi dia di sini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah tidak bergantung harap kepada sesiapa. Allah tidak bergantung harap pada makhluk seperti manusia, malaikat, jin dan sesiapa sahaja makhluk di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada mereka. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan setiap perkara seperti mentadbir alam dan apa sahaja perkara dengan tanpa bantuan makhluk. Mungkin ada dalam kalangan kita tertanya-tanya, Ustaz, bagaimana pula dengan malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan dengan sedemikian? Ada malaikat yang ditugaskan menjaga syurga, ada malaikat yang ditugaskan menjaga neraka, ada malaikat yang ditugaskan mencatat amal baik dan buruk, ada juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyoal orang di dalam kubur. Bagaimana pula dengan malaikat-malaikat tersebut? Adakah Allah Ta'ala bergantung kepada malaikat? Jadi kita jawab di sini, Ustaz nak jawab di sini, kita perlu tahu bahawa kita manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Malaikat juga makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ada tugas yang Allah Subhanahu wa taala beri. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada aku, mengabdikan diri kepada aku. Jadi tugas kita sebagai manusia adalah menyembah Allah. Kita sembahyang, kita puasa, bayar zakat, pergi haji. Semuanya itu adalah tuntutan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh manusia. Maka malaikat juga ada tugas-tugas yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka sebenarnya tanpa bantuan malaikat, Allah Subhanahu wa taala berkuasa melakukan segala-galanya. Allah Taala berkuasa untuk mentadbir alam ini kerana dialah pencipta alam ini. Baik, kita tengok seterusnya. Hukum beriman dengan sifat qiyamuhu binafsihi adalah wajib. Jadi apabila sebut wajib, nak tak nak, suka atau tidak suka, kita kena yakin bahawa Allah itu tidak memerlukan sesiapa dan apa-apa pun untuk melakukan sesuatu. Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala boleh biarkan langit ini berada tegak tanpa ada tiang. Tanpa ada tiang, dia tak jatuh. Awan, macam mana dia boleh berada di tempat dia itu tanpa jatuh? Jadi semuanya itu kuasa Allah Subhanahu wa taala tanpa bantuan sesiapa pun. Okey. Kita tengok slide yang seterusnya. Dalil naqli iaitu dalil yang kita ambil dari Al-Quran yang membuktikan tentang sifat qiyamuhu binafsihi bagi Allah ini.
Mari sama-sama kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia yang tetap hidup kekal selama-lamanya mentadbir alam. Surah Ali Imran ayat yang kedua. Baik, inilah dia bukti dari Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri firmankan, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri nyatakan dalam kitab suci Al-Quran tersebut bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Iaitu Allah sahaja. Tuhan-Tuhan yang lain tidak diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita tengok slide yang seterusnya. Kesan mengimani sifat binafsihi. Apakah kesan yang akan kita dapat sekiranya kita beriman, kita yakin, kita beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat qiyamuhu binafsihi. Yang pertama sekali, mengakui keagungan Allah. Yang kedua, sentiasa mengharapkan Allah tidak bersifat sombong. Dalam hadis Nabi SAW ada menyebut yang bermaksud seorang yang beriman dengan orang beriman yang lain. Maknanya seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah ibarat satu bangunan yang mana setiap satu itu memerlukan dengan satu yang lain. Kita tengok bangunan. Bangunan ada pintu, ada tingkap, ada dinding, ada bumbung. Ada mukmin, orang yang beriman berfungsi sebagai pintu. Ada orang yang beriman berfungsi sebagai tingkap. Ada orang beriman berfungsi sebagai dinding. Ada orang beriman berfungsi sebagai atap. Jadi satu bangunan itu tidak mampu berdiri kukuh dan tegak, melainkan ada kesemuanya itu. Okey. Jadi perumpamaan yang lain juga, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada makhluk, kepada manusia ini kekuatan akal fikiran yang berbeza. Ada orang yang mungkin dia mahir dalam bidang agama tapi tidak mahir dalam bidang kejuruteraan. Ada orang yang mahir dalam kejuruteraan tapi dia tidak mahir dalam perakaunan. Dan jadi seperti itulah, kita ini serba kekurangan, tidak seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir itu tidak bersifat sombong. Maka apabila kita sedar bahawa kita ini memerlukan pertolongan orang lain, kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala, kita memerlukan insan yang lain, maka kita semua akan terhindar daripada sifat sombong. Dan slide yang terakhir sekali, mari kita tengok akibat tidak beriman. Akibat tidak beriman ini, seseorang akan menjadi kafir. Yang kedua, mendapat kemurkaan Allah. Dan yang ketiga, menjadi seorang yang sombong. Jadi sekadar ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini dalam tajuk qiyamuhu binafsihi, salah satu daripada sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan perkongsian ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam siri pelajaran yang seterusnya ataupun pelajaran yang akan datang. InsyaAllah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.